Baik, hujung minggu lepas, laporan mengenai kemalangan melibatkan penunggang motosikal yang mengorbankan 4 nyawa dan 3 lagi cedera parah di Pulau Pinang menjadi antara bualan hangat di kalangan rakyat Malaysia. Yang mana polis tidak menolak kemungkinan kemalangan melibatkan beberapa buah motosikal yang berlaku di lebuh raya Tun Dr. Lim Chong Yu awal pagi Ahad itu mempunyai kaitan dengan aktiviti lumba haram. Dan kita juga tahu gejala merempit atau masalah lumba haram ini bukan sahaja baru menular, namun ia sudah sekian lama berlaku yang mana kebanyakannya melibatkan remaja berusia seawal belasan tahun yang masih bersekolah dan juga pemuda dalam lingkungan umur 20-an. Dan sehingga ke hari ini kita masih tidak menemui jalan penyelesaian komprehensif dalam menangani hal ini. Dan untuk itu saya membawakan aktivis keselamatan jalan raya yang juga bekas ahli lembaga pengarah Miros, Syahrim Tamrin. Encik Syahrim, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami petang ini. Terawal sekali melihat kepada gejala merempit yang semakin membarah ini, di mana agaknya silap kita? Adakah undang-undang jalan raya ketika ini tidak cukup ketat ataupun bagaimana? Terima kasih Faris. Kita sebenarnya sekarang sedang berada di tahap kritikal masalah rempit ni, bukan setakat tahun ini ataupun tahun lepas. Sebenarnya telah berlaku daripada apa yang saya perhatikan dalam 10 ataupun 15 tahun akan datang. Maafkan saya, 10 atau 15 tahun lalu. Dan saya tahu Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik PDRM telah aktif untuk menangani masalah ini. Tetapi soalannya adakah sama ada undang-undang kita ni tegas atau tidak? Sebenarnya kita ada undang-undang. Tapi mekanisme dan sokongan daripada kerajaan amat menyedihkan. Mekanisme penguasaan dan juga skop perception masyarakat mengenai undang-undang dan juga usaha PDRM ataupun agensi penguasa terhadap mak rempit ni amat rendah. The fear factor is not there. Budak-budak remaja, dia tahu kalau dia kena tangkap, paling kuat pun dia kena kantoi ataupun ditahan motosikal selama 1 malam atau 1 hari. Itu saja. Satu compound atau lepas tu masuk mahkamah. What's next? Adakah mereka menjalani hukuman penjara ataupun diberikan khidmat masyarakat ataupun community service? Saya hanya tahu satu kes di PD, iaitu di Mahkamah Magistrate PD, di mana 3 orang mak rempit telah dikenakan community service ataupun khidmat masyarakat. Selepas itu tidak ada kerjasama daripada Jabatan Perdana. Malahan Pejabat Peguam Negara ataupun DPP tidak mengalu-alukan usaha untuk memberi khidmat masyarakat. Contohnya JSPT setahu saya telah bekerja keras. Tapi saya bukan nak puji PDRM sangat. Saya pun adalah orang yang amat-amat kritikal terhadap tahap penguasaan polis. Tapi cuba bayangkan, anggota JSPT hanya berkerat je nak lawan beribu-ribu merempit ni di bandar-bandar seperti di Penang, di Kuala Lumpur, di Ipoh, di Johor Bahru, malahan di Kuala Terengganu, di Dungun, seluruh Semenanjung. Itu kita baru saya cakap tentang Semenanjung. Adakah undang-undang tidak berkesan? Bagi saya sudah cukup. Malahan rang undang-undang yang telah diubah 2 tahun lalu, iaitu bersama dengan rang undang untuk ubah pemandu mabuk, juga memasukkan elemen baru mengenai pemanduan melulu. Jadi mak rempit ni memang layak untuk mendapat mandatory jail sentence. Tapi berapa banyak yang kita dengar ataupun mereka ni dihadapkan mahkamah dan motosikal mak-mak rempit budak-budak ni disita. Dan saya mendapat maklumat daripada anggota antara pengurusan tinggi PDRM yang sendiri mengakui mereka tidak mendapat sokongan politik daripada kerajaan. Kerajaan sendiri, orang-orang politik yang dilantik di dalam kerajaan sendiri meminta PDRM agar man-man, jangan berkeras sangat, buat pengurusan sekali-sekala. Tapi dari segi the whole landscape of perception fear factor tu tak ada di kalangan masyarakat kita. Kita masih lagi memberikan diskaun, carnival diskaun sepanjang tahun. So what does it say tentang fear factor untuk masyarakat, untuk kita, untuk sesiapa pun? Dan kita juga tahu mereka mak rempit ni yang terlibat dalam aktiviti lumba haram ni kerana ialah pengubah suaian motosikal yang boleh menjadikan jentera mereka itu lebih berkuasa.
daripada spesifikasi daripada kilang, walaupun CC-nya mungkin kecil tetapi had laju itu mungkin boleh mencecah 160 km sejam ataupun mungkin lebih. Ada tak mungkin cadangan yang boleh menyelesaikan hal ini? Mungkin daripada kilang sendiri ke ataupun pihak-pihak berwajib ke perlu mengetatkan lagi undang-undang dalam pembuahsuaian kenderaan ni? Kapcai, jentera kapcai hari ini sebenarnya adalah satu jentera kapcai yang amat berkuasa. Dia boleh cilok. Dia tidak seperti jentera kapcai kurang 15 tahun yang lalu ataupun 20 tahun yang lalu. Kita punya jentera kapcai yang mampu mencecah sehingga 160 km sejam. Seperti model-model tertentu, saya tak boleh sebut di sini, nanti kan saya bias pula. Tapi pegawai kanan JSPT iaitu PTRM telah mengesahkan bahawa ini adalah antara masalah utama, because we have so many powerful kapcai, nimble, fast, agile. Tidak ada masalah sebab bayangkan enjin makin lama makin baik, makin berkuasa, makin pick up, torque makin lama makin best. Body kecil, underbone. Dahulu ni di mana model TZM, di mana model NSR 135cc, 150cc, sekarang ni telah dimasukkan kepada body kapcai. Bayangkan. Jadi salah satu mekanisme atau penyelesaian saya telah cadangkan, dan juga pegawai kanan JSPT telah juga mencadangkan kepada Majlis Keselamatan Jalan Raya 3 tahun lalu di Mesyuarat Agung Tahunan Majlis Keselamatan Jalan Raya 3 tahun lalu, di mana pegawai kanan PDRM dan saya juga telah mencadangkan kepada kerajaan, kepada the power that be, mereka tahu tentang ini, bahawa kita mengadakan kelas lesen yang baru di mana umur 16 tahun, iaitu the entry level of licensing untuk budak-budak 16 tahun, mereka hanya layak membawa skuter CC 50 ataupun 70cc. Kita ikut contoh seperti di United Kingdom ataupun di Jepun, di mana budak-budak ni hanya dibenarkan untuk bawa motor berkuasa rendah, tidak ada kapcai, there's no underbone, daripada umur 16 sehingga 19 tahun. Dan juga mereka dinilai dari masa ke masa, mungkin setiap setahun ataupun setiap 2 tahun. Dan bila masuk umur 19, dia akan tengok kemampuan. Tapi masalahnya, who can do the monitoring? Dan bagaimana mekanisme untuk memastikan mereka ni adalah antara golongan yang berdisiplin. Percayalah, tragedi Mak Rempit di Penang 2 malam yang lalu. Saya percaya 50%, mungkin 70% daripada mereka tidak ada lesen. Ini adalah satu perkara, bukan satu rahsia lagi. Perkara yang biasa kita dengar. Jadi apa yang boleh dilakukan? Mereka masih bebas berkeliaran. Polis telah berusaha untuk mendakwa mereka. Tapi masalahnya is the end result ataupun the whole landscape of enforcement yang tidak kesampaian. Malahan saya tahu Jabatan Penjara ataupun DPP juga pening kepala dengan kes-kes budak-budak Mak Rempit ni. Minggu ni saya tahu sekali 2019 pernah JSPT Pulau Pinang bersama dengan JSPT Bukit Aman mengadakan ops khas. Mereka telah sita 3,500 motosikal. Benda tu reda sekejap aja. Dalam 3 bulan, 5 bulan, lepas tu datang balik. Percayalah budak-budak ni mungkin insaf sehari 2 je. 3 bulan datang balik. Jadi bagaimana kita selesaikan budak-budak ni? Benda ni telah berlaku 35 tahun. Hampir 30 tahun daripada semenjak saya sekolah, semenjak saya college lagi. Benda ni bukan benda yang baru. Jadi kenapa kita tidak ada benar-benar satu mekanisme yang boleh menyokong dan mendapat sokongan daripada kerajaan? Kenapa kita serahkan sahaja hanya kepada PRM? Kalau cerita tentang education, pendidikan, keselamatan jalan raya, ia telah dilakukan sebanyak 10 tahun. Dan kalau cerita tentang education, saya yakin hampir semua daripada kita tahu apa itu education. Telah menerima pendidikan. Kita tahu apa itu lampu hijau. Kita tahu itu bahayanya untuk tidak membawa kenderaan dengan rakus ataupun dengan laju. Kita tahu bahayanya untuk mencilak-cilak di antara kenderaan di lalu lintas yang sibuk. Tapi kita masih lakukan, kita masih lagi benarkan budak-budak ni berkonvoi setiap minggu. Dan percayalah dalam setiap minggu, Sabtu dan Ahad semenjak kita telah membuka keadaan pandemik. Semenjak pandemik kita telah masuk ke era endemik ni. Hampir setiap minggu ada satu kematian. Dan setiap Sabtu dan Ahad saya telah mendapat statistik kadang-kala daripada JSPT naik 18 kematian ataupun 19 kematian satu hari. Selalunya
untuk in the past 3 or 4 years, kita punya kematian dalam 13 atau 14. Sekarang dah naik 18 ataupun 19 kematian. Apa kita lakukan? Apakah sokongan daripada kerajaan? Kenapa kita biarkan budak-budak ni yang dengan powerful konvoi ni sentiasa berkumpul? Tapi kalau GSPT melakukan sesuatu hanya kerana berkumpul, adalah juga manusia-manusia yang akan mempertahankan mereka. Seperti contoh, di manakah kenapa kita tidak benarkan untuk budak-budak ni bersukaria, bagilah mereka, give them a break. Tapi look at us. Ini adalah nilai nyawa. Kalau katalah 18 kematian COVID satu hari, saya percaya kerajaan sendiri akan benar-benar berusaha untuk membasmikan masalah ini. 18 kematian COVID. Tapi 18 kematian, 20 kematian satu hari. Apa cerita, apa kisah? Kerajaan sebenarnya kerajaan sendiri tidak memberi sokongan yang baik. Mestilah orang akan berkata, tidak adil. Mengapa kita mesti bandingkan kematian di jalan raya dengan COVID? COVID itu wabak, pandemik. Bagi saya apa beza pun. Kita mungkin ada seminit lebih lagi dan kita mungkin ingin bercakap juga tentang penerimaan ataupun sokongan orang awam terhadap isu lumba haram ini. Ada di antara kita ni seolah-olah menyanjung atau golongan ataupun berbangga dengan golongan mat rempit ini. Mungkin itu turut menjadi faktor mengapa mat motor ini semakin berani dan bermaharaljelela hari ini. Ya, benar. Dan ini juga termasuk juga daripada beberapa kerat pemimpin politik dan juga pemimpin masyarakat yang cuba menjadikan mereka dengan label mat cemerlang. Ingat tak satu masa dulu? Yang mempertahankan mereka. Ada juga yang berkata bahawa kerajaan negeri ataupun pihak berkuasa patut menyediakan trek lumba untuk mereka. Mengapa kita perlu menghabiskan duit pembayar cukai untuk tujuan ini? Mengapa kita perlu menanggung untuk keseronan mereka? Saya tak pernah dengar mana-mana negara dalam dunia ini yang menyediakan trek dengan duit pembayar cukai di setiap negeri untuk keseronan mat rempit. Jadi the fear factor tu itu sendiri, masyarakat banyak yang menyokong usaha untuk membasmi masalah ni, tapi di peringkat akaumbi, di peringkat ibu bapa, di peringkat masyarakat, the problem is adalah tidak apa, sikap tidak apa. Budak-budak boleh bawa motosikal daripada umur 6 tahun. Statistik telah menunjukkan sebenarnya lebih daripada 12,000 kanak-kanak dan remaja tidak berlesen daripada umur 6 hingga 15 tahun. 12,000 telah terbunuh. Sejak tahun 2009 sehingga tahun 2020. 12,000. Bayangkan 12,000 ni terbunuh kerana COVID. Masyarakat takut tak? Kerajaan takut tak? Kita tidak pernah serius tentang ni. Kita biarkan. Itu adalah mak bapak tidak dibawa. Itu adalah serba sedikit nasihat ataupun tegasan yang dikeluarkan oleh aktivis keselamatan jalan raya Shahrim Tamrin berkaitan dengan gejala mat rempit yang semakin berleluasa, dan ini bukan saja baru-baru saja berlaku dan ini telah berlaku sejak sekian lama dan ia semakin membarah, yang mana ia mengorbankan nyawa hampir setiap hari penunggang motosikal, lebih-lebih lagi golongan mat rempit, dan ini pastinya menjadi kebimbangan dan itu yang perlu diperluaskan lagi ataupun perbincangan ini perlu pergi jauh lagi kerana kita pastinya ingin menghentikan ataupun mengurangkan angka-angka kematian melibatkan gejala mat rempit ini. Itu sahaja masa yang kita ada untuk cerita petang ini. Saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.